dia akan menekan inti kehidupan manusia. Saya mengusulkan sesedang merupakan debat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada malam ini bertemu kita sekali lagi pada pertemuan yang kita rancangkan, iaitu kita akan sama-sama membincangkan tentang fakta di sebalik kisah para rasul alaihimussalatu wassalam. Fakta yang bagaimana? Fakta yang kita akan bincangkan, yang kita akan sama-sama mengambil manfaat adalah fakta-fakta yang dapat menjaga kesucian, kemaksuman para nabi alaihimussalatu wassalam. Kemudian fakta yang kita akan bentangkan ini adalah fakta-fakta yang dia lebih dekat kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sedia maklum bahawa apabila masuk saja bab cerita, bab kisah-kisah, kita akan dikelilingi, kita akan didengari dengan riwayat-riwayat yang kadang-kadang riwayat tu sampai bawa kepada riwayat yang khurafat, riwayat yang mencemarkan kemaksuman para nabi dan rasul. Kadang-kadang riwayat-riwayat itu riwayat yang bersumberkan daripada riwayat orang-orang Yahudi. Kadang-kadang ada riwayat itu, cerita tu, maklumat tu bersumberkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi pengisian ini moga-moga dapat menambahkan maklumat yang telah pun tuan-tuan ketahui. Saya yakin yang mengikuti pengisian pada setiap Isnin, minggu yang pertama, minggu yang ketiga dan malam ni minggu yang kelima, kita juga akan mengisi dengan tajuk fakta sebenar di sebalik kisah para nabi alaihimussalatu wassalam. Sebelum kita memulakan pengisian ini, saya mohon ampunan maaf kerana saya pada malam ini di atas kelemahan diri
bukan tak cukup masa. Allah bagi masa tu cukup. Cuma kelemahan diri dalam menguruskan masa, jadi saya tidak dapat menyediakan nota untuk rujukan kita seperti kelas-kelas kita sebelum ini. Jadi ni malam ni adalah kali pertama dalam tajuk ni saya tidak dapat menyediakan nota pada tuan-tuan dan puan-puan kerana waktu yang saya tidak dapat menguruskan ia dengan baik. Walau bagaimanapun jangan bimbang, insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah saya ada azam yang kuat untuk menyediakan bahan rujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah minggu depan saya akan berikan nota untuk malam ni sebab malam ni adalah minggu yang kelima, Isnin minggu kelima. Jadi kalau minggu depan kita masuk kepada Isnin minggu yang pertama. Jadi sekali lagi minggu depan tentu akan bersama dengan saya untuk kita bincangkan kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam, fakta yang kita akan bicarakan. Bukan fakta ini ia datang daripada saya tidak layak untuk menentukan fakta mana yang lebih tepat, fakta mana yang lebih benar. Tetapi rujukan yang kita akan gunakan seperti mana buku yang saya paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, buku ini tuan-tuan boleh rujuk pada nota siri yang pertama yang pernah kita berikan sebelum ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah sebut bahawa dalam kelas ini kita menggunakan rujukan utama yang rujukan kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala alaih. Beliau telah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumaat yang baru-baru ini. Mati meninggal pada hari Jumaat. Ulama Jordan, ulama tafsir yang ilmunya Masya Allah sangat dikagumi. Jadi moga-moga sumbangan beliau dalam dunia penulisan, dalam dunia kajian tentang Al-Quranul Karim ini kita dapat manfaatkan. Alhamdulillah. Semasa beliau masih hidup, kita pun telah menggunakan buku ini. Apatah lagi beliau sudah tiada, maka kita akan sama-sama mengambil manfaat. So tajuk buku tu adalah Mawaqiful Anbiya fil Quran. Buku ni saya mohon maaf kerana belum lagi ada terjemahan dia. Tapi insya-Allah apa yang saya kongsikan pada nota-nota yang sebelum ini, hatakan apa yang saya akan bincangkan pada malam ini, semuanya itu adalah daripada maklumat yang terkandung di dalam kitab ini. Okey. Malam ini kita nak belajar tentang Nabi apa? Alhamdulillah kita dah selesai belajar tentang 20 ataupun 21 kemusykilan kisah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Malam ini bermulalah malam pertama, kita akan membincangkan fakta ataupun kita namakan dia kemusykilan tentang Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kita akan belajar ada 8 kemusykilan, ada 8 isu yang dibincangkan yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Nuh. Tuan-tuan, pengisian ini bukan kita nak cerita kisah Nabi-Nabi daripada permulaan sehingga kepada penghujung. Bukan. Tetapi pengisian ini hanya kita membincangkan mana-mana fakta, maklumat yang dia boleh membawa kepada kekeliruan, memerlukan kepada penerangan yang lebih jelas. Jadi kisah Nabi Nuh ni dia ada 8 kemusykilan. Jadi malam ni kita akan mulakan bergantung kepada
cara huraian dan waktu yang ada. Kalau dalam tempoh 1 jam, kalau kita mula tadi pukul 9 suku, kalau sampai 10 suku, biasanya kita akan dapat lebih kurang 3 atau 4 kemusykilan. Tapi kita cuba untuk sampai kepada 4 kemusykilan daripada 8 kemusykilan kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey, 8 kemusykilan tersebut, okey, kita boleh rujuk pada muka surat yang ketiga. Telah diletakkan senarai apakah kemusykilan bagi kisah-kisah para nabi tersebut. Jadi kalau kita tengok bab yang kedua, kisah Nabi Allah Nuh, tadi saya sebut ada berapa kemusykilan? Ada 8. Okey, kalau nak dapatkan senarai topik-topik ini, sila rujuk kembali pada nota siri yang pertama. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan nota ni, tuan-tuan boleh ambil di link Google Drive. Tajuknya Nota di Sebalik Kisah Para Rasul. Okey, berikan saya waktu yang sekejap saja untuk saya kongsikan link tersebut. Tengok ada tak kawan-kawan kita yang ada kongsikan tak link di ruangan chat. Okey, sekejap saya ambilkan link tersebut. Okey, link tersebut tuan-tuan boleh dapati di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, tuan-tuan godek-godeklah kat situ. Kata orang godek-godek kan. Tengok-tengok dekat situ. Okey, dekat dalam Telegram tu dia akan ada dia lebih kurang akan ada 34. Dia akan ada 3. Okey, siapa kongsi ni? Masya Allah, saya terlambat. Terima kasih banyak. Jazakillahu khairah kepada Syahira Faiz atas perkongsian link tersebut. Nanti ambil dekat link tersebut, ambil dekat situ untuk nota-nota yang kita telah bincang pada siri yang pertama sampai siri pada malam ni. Nanti tekan dekat situ. Nanti dekat siri pertama akan ada. Saya sebut maklumat ni supaya kalau boleh tuan-puan ikutilah. Kelas percuma, maklumat-maklumat seperti ini kadang-kadang kita memang susah untuk kita dapat. Bukanlah maknanya tak ada. Tapi sebab memang di Akademi Tadabbur ni kita memang akan bincang, memang macam kita belajar lah, betul-betul belajar dengan ilmiah. Sebab tu kita cuba sediakan nota. Ralat sangat. Kalau ralat ni apa? Maksudnya tekilan kalau tak dapat sediakan nota bagi yang mengikuti Akademi Tadabbur ni. Walaupun kita bukanlah berdaftar, tak perlu daftar, tak perlu bayar. Tapi kalau nama belajar ni, belajarlah betul-betul. Kan? Jadi sebab tu saya galakkan tuan-tuan ajaklah rakan-rakan, siapa-siapa pelajar-pelajar pengajian Islam ke apa, kan, belajar supaya kita mengetahui fakta yang sebenar, supaya apabila kita dapat tugasan cerita tentang para nabi, jangan bawa riwayat-riwayat yang lemah, jangan bawa apa fakta-fakta yang kurang tepat dan sebagainya. Okey, 8 kisah tu, 8 kemusykilan tu apa? Okey, yang pertama, malam ni lah insya-Allah kita akan belajar tentang asal usul nama Nabi Allah Nuh ni. Nama dia Nuh ni, Nun Wawha Nuh, adakah dia bahasa Arab ataupun dia bukan bahasa Arab? Kalau nama Nuh ini bahasa Arab, tentu ada makna dia. Nuh ni apa? Jadi kita akan bincangkan kupasan daripada Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala alaih. Beliau berpegang, kajian beliau berpegang kepada adakah dia nama Arab atau nama bukan Arab. Tunggu kupasan dia. Selepas itu yang kedua, kita akan mempelajari sejarah bagaimana kaum Nabi Allah Nuh ini mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Macam mana boleh berlakunya
asal usul kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maklumat ini saya akan kemukakan hadis Nabi yang sahih yang menyebut macam mana asal berlakunya kesyirikan di muka bumi Allah Ta'ala ni kepada Allah hantar Nabi Allah Nuh. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang bagaimana kehidupan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam hidup bersama kaumnya selama hampir ataupun lebih sebenarnya 1000 tahun. Sebab ada orang dia tak percaya, iya ke boleh hidup sampai 1000 tahun, umurnya panjang. Kalau kita ukur dengan zaman-zaman sekarang, mana ada orang sampai umur 1000 tahun, paling tinggi pun 100 ke, kan, mungkin 100 lebih ke. Jadi ada orang dia memikir seperti tidak logik. Jadi perkara ketiga ni kita akan buktikan betul ke Nabi Allah Nuh ni dia bersama dengan kaum dia dekat dengan 1000 tahun. Dalam masa yang sama kita akan kupas tentang bagaimana dakwah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam, metodologi dia, pendekatan digunakan. Yang keempat, kita akan bincangkan tentang isu isteri Nabi Allah Nuh telah berlaku khianat kepada Nabi Allah Nuh. Dalam Quran memang Allah sebut isteri Nabi Allah Nuh telah mengkhianati suaminya iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Apa makna khianat tu? Adakah khianat tu bermaksud isteri dia telah melakukan kecurangan sehingga melahirkan anak yang tidak sah taraf? Kenapa kita kata sampai macam tu? Sebab memang ada ayat Quran yang Allah Ta'ala menyebut bahawa anak Nabi Allah Nuh yang Nabi Allah Nuh panggil dia naik ke dalam kapal, memang Allah Ta'ala kata dia bukan anak kamu. Ya, kita akan jumpa nanti dekat surah Hud ayat nombor 46. Jadi ada di kalangan ilmuwan yang mengatakan, ada di kalangan manusia mengatakan khianat isteri Nabi Allah Nuh ni jahatnya dia. Dia boleh berlaku zina kepada suami dia sampaikan dia dapat anak. Sebab memang kalau salah faham ayat 46 surah Hud tu, memang kita akan kata bahawa betul lah. Tuhan kata memang anak yang dia ajak naik ke dalam kapal tu bukan anak dia. Nanti kita akan bincang khianat tu maksud apa. Adakah isteri pada Nabi seperti itu? Kita akan bincangkan insya-Allah pada malam ni. So kalau kita baca, kalau kita ambil daripada 8 kemusykilan tu dia sampai yang keempat. Dia sampai 4 kan? Insya-Allah kalau ada waktu kita akan sambung lagi yang kelima. Yang kelima ni doa Nabi Allah Nuh kepada kaum dia. Kenapa nak bincang doa Nabi Allah Nuh kepada kaum dia? Sebab ada orang mengatakan Nabi Allah Nuh ni tak sabarlah, cepat berputus asa lah, sampai boleh doa kaum dia Allah Ta'ala binasai. Tak penyabar betul Nabi Allah Nuh. Jadi kita akan buktikan adakah Nuh ni sabar ataupun dia tak sabar. Dan kita akan buktikan Nuh doa kepada Allah supaya binasakan kaum dia. Okey, kaum dia bukan kerana Nuh itu dia dah kecewa, tetapi Allah yang suruh. Nanti kita akan baca ayat dia. Mungkin kita akan rasa, ya ke Allah Ta'ala suruh Nabi Allah Nuh doa untuk binasakan kaum dia? Sebab apa ada orang tak setuju yang mengatakan bahawa tak, doa Nabi Allah Nuh tu memang sesuai. Sebab apa tahu? Mereka tersalah faham tentang hadis syafaat. Kalau kita belajar tentang hadis syafaat, nanti saya akan tunjukkan bahawa dalam kisah yang umat cari Nuh kan,
Kan mula-mula ada umat jumpa Nabi Allah Adam, dia jumpa Nabi Allah Nuh. Ketika jumpa Nabi Allah Nuh dia tak dapat nak tolong. Kan Nuh bagi jawapan apa? Nabi Allah Nuh kan dia kata aku dulu ni pernah mendoakan kaumku. Jadi Nabi Allah Nuh sebut maklumat itu yang Nabi Allah Nuh tak dapat nak bagi syafaat besar di hari kiamat tu kerana dia merasa dia bersalah sangat mendoakan kaum dia ditimpa binasaan. Ada orang guna hadis tu, dia mengatakan, tengok tu Nuh, kan kata Rasul, kenapa boleh doakan kaum dia? Nanti kita akan bincangkan. Adakah Nabi Allah Nuh itu dia telah kecewa, dia tidak sabar sehingga dia terpaksa mendoakan kaum dia? InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan kupas 5 tu. Minggu depan InsyaAllah kita cuba ambil lagi yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Maknanya minggu depan kita akan tamatkan kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey, itu apa yang kita nak pelajari pada malam ni. Tapi kita saran kita cuba sampai 4 dulu. 4 kemuskilan. Kalau ada kesempatan lagi, kita sambung yang ke-5. Kalau tak sempat yang ke-5, tak apa. Kita sambung minggu depan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, kita terus pergi kepada perbahasan yang pertama, asal usul nama Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey, asal usul nama dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Okey. Asal usul nama Nabi Allah Nuh, para ulama terbahagi kepada 2. Ulama yang pertama mengatakan nama Nuh ini dia memang nama Arab. Dia kata memang Nuh ini dia adalah bahasa Arab, dia kata nama Arab, dia kata. Mereka yang mengatakan nama Nuh ni adalah nama Arab, mereka kata perkataan Nuh ni dia berasal daripada perkataan an-nauhu. Dia kata an-nauhu. Itu bunyinya Nuh. Mereka mengatakan Nuh ini adalah kata nama Arab. Dia kata daripada asal usul perkataan naha, ya Nuhu, Nuhan. Dia kata macam tu. Jadi apa makna kalau nama Nuh itu ada nama Arab, mesti Nuh itu ada makna. Sebab dia bahasa Arab. Macam kita kata nama Muhammad. Kan kita kata nama Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad ni orang Arab. So tentu ada apa makna Muhammad. Kita kata Muhammad ni maksudnya daripada perkataan Hamidah, perkataan terpuji. Maknanya Muhammad ni maknanya yang terpuji. Jadi kalau Nabi Allah Nuh dia adalah daripada nama Arab, tentu dia ada makna. Maka para ulama yang mengata namanya Arab ada makna, kalau makna Nuh ini berasal daripada perkataan naha ya Nuhu Nuhan, mereka mengatakan Nuh ini dia berkaitan dengan al-buka. Al-buka ni apa? Maknanya menangis. Dari sudut bahasa Arab, an-Nuh tu dia dikaitkan dengan al-buka, iaitu menangis. Bahkan ada riwayat mengatakan Nuh ni memang banyak menangis. Tuan-tuan setuju? Nuh banyak menangis. Okey, kita ambil dulu pendapat pertama ni kata. Okey. Kalau ikut kajian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, beliau menolak pendapat yang mengatakan nama Nuh ini adalah nama Arab, dia kata. Kenapa? Apa alasan dia? Alasan dia bahawasanya dia kata sejarah munculnya bahasa Arab
adalah selepas zaman Nabi Allah Nuh. Itu kata Syekh Salah. Syekh Salah menolak pendapat ni. Dia kata qaul ini, pendapat ini adalah mardud. Pendapat ni adalah tertolak. Maknanya mengikut kajian Syekh Salah, Nuh ini bukanlah bahasa Arab. Itu yang disebut oleh Nabi Allah Nuh. Disebutkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Tetapi Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau memilih bahawa Nuh ini adalah nama yang bukan Arab. Dia adalah nama A'jami. Dia nama yang bukan Arab. Seperti nama Adam, Hawa, seperti juga nama Idris, kata beliau. Itu pendapat mengikut kajian Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau kata seperti itu. Kenapa? Kerana beliau berhujahkan kepada sejarah. Sejarah kemunculan bahasa Arab, dia muncul selepas zaman Nabi Allah Nuh. Maka kalau mengikut sejarah, maknanya Nabi Allah Nuh itu tidak dapat dipastikan dia bukanlah daripada Arab, tetapi dia bukan Arab. Kalau saya lah, ya, kalau justifikasi saya yang adalah sikit-sikit je sebenarnya kaji tentang para nabi ni. Kalaulah kita kata nama Nuh tu Arab, dia banyak menangis kan, tentu ada ayat Quran ataupun tentu ada hadis Nabi yang minta kita contoh Nabi Nuh tu banyak menangis. Tuan faham tak maksud dia? Okey, banyak menangis memang dituntut dalam agama. Memang ada kelebihan pada menangis tu. Memang ada kelebihan menangis ni. Menitiskan air mata ni takut pada Allah. Memang ada kelebihan dia. Tetapi sepanjang kita belajar hadis-hadis yang tentang kelebihan menangis ni, tak jumpa pula mana-mana hadis yang kata contohlah Nabi Allah Nuh yang banyak menangis. Tak ada. Kalau macam Nabi Allah Daud kan, kita tahu Nabi Allah Daud, dia ni adalah orang yang satu hari puasa, satu hari berbuka. Maka kalau dia banyak berpuasa, tentu Nabi akan suruh kita ikut Nabi Daud. Dan ada hadis yang suruh kata ikut Nabi Daud. Tetapi kalau Nuh ni dia banyak menangis, mana hadis Nabi SAW yang menyebut kelebihan Nabi Allah Nuh ni yang dia banyak menangis? Tak ada yang sahih menunjukkan. Jadi dekat situ menunjukkan bahawa ini adalah justifikasi di pihak saya. Kalau saya pula sebagai pengkaji, saya akan mengambil maklumat seperti itu. Kalau ikut Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata dari sudut sejarah. Wallahu ta'ala alam. Isu ini dia bukanlah dapat kita cop sebagai muktamad yang mana. Tak ada. Sebenarnya ia hanyalah kajian. Dia hanyalah ijtihadi yang dilakukan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala alaih saja. Dan saya mengikuti apa yang dipegang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Wallahu a'lam. Jadi isu ni dia hanyalah perkara ijtihadi. Itu yang pertama. Kita bincang kepada isu yang kedua. Isu yang kedua tentang sejarah kesyirikan kaum Nabi Allah Nuh alaihimussalatu wassalam. Sejarah dia. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Nuh adalah Rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utus ke muka bumi untuk berdakwah
kepada kaum yang buat kesyirikan. Kalau orang tanya, kenapa tak Nabi Adam Rasul yang pertama? Kalau kita baca ayat Quran, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, kita tak jumpa pun Nabi Adam ni dia ada kaum dia. Nabi Adam, dia cuma kehidupan dia dengan anak-anak dia saja. Okey, kena faham tu dulu. Jadi dalam sejarah kesyirikan, dalam sejarah daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman nak masuk kepada zaman Nuh, okey, tak ada kesyirikan. Mereka tidak melakukan sebarang kesyirikan. Agama mereka itu satu saja. Dan saya akan buktikan dengan ayat Quran. Ya, maksud dia sekarang kita nak tahu sejarah macam mana kaum Nuh ni dia boleh melakukan kesyirikan. Kita nak dapatkan sejarah tu. Jadi nak kuatkan sejarah tu, kita kena tahu dulu. Nabi Allah Nuh ni, fakta yang kita kena pegang bahawa dia adalah Rasul pertama yang Allah hantar di muka bumi. Okey, dia Rasul yang pertama yang ada kaum yang dia kena dakwah. Okey, kenapa Allah hantar Rasul? Kita tahu kan fungsi Rasul bermakna sebelum datangnya Nabi Nuh dah ada kesyirikan berlaku. Lepas tu Allah hantar Nuh. Sebelum kaum Nuh ni ada tak sejarah di muka bumi berlaku kesyirikan? Wallahu ta'ala alam, kalau ikut kajian Dr. Salah, dia kata tak ada. Kenapa dia tak ada? Dia kemukakan kepada kita dalil dalam suratul Baqarah. Catat. Dalil suratul Baqarah ayat 213. Okey. Ayat 213 suratul Baqarah menunjukkan bahawa asal-asal umat mereka ini agamanya hanya satu saja. Satu saja. Okey, tuan-tuan, saya mohon maaf sebab saya tak sediakan nota dia, saya tak paparkan ayat tu. Kalau tuan bekak pada ayat tu tak akan jumpa. Ayat 213. Saya minta rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, tolong kongsikan ayat tu dengan terjemahan dia di dalam ruangan chat atau di ruangan komen di FB. Ayat 213 suratul Baqarah adalah ayat yang Allah mengatakan asal-asal manusia ini agamanya satu. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana an-nasu ummatan wahidatan. Saya kena tunjuk juga dekat tuan-tuan dan puan-puan malam ni ayat dia. Sekejap. Ini kan saya buka Legacy Quran. Okey, tuan-tuan boleh ikuti tak apa yang saya bicarakan pada malam ni? Laju sangat tak? Jelas tak? Suara saya boleh dengar dengan baik? Jelas. Jelas Okey, pelan-pelan kita belajar. Ini malam ni kita belajar berfikir ars tinggi. Malam-malam pula tu. Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan nanti dekat ujung tu kita kata, iya juga kan, betul juga justifikasi tu. Okey, kita akan tengok kejap ya. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan bukti bahawa memang mula-mula umat manusia ni dekat muka bumi ni, dia memang agama dia satu. Tak ada agama lain, melainkan Islam je. Okey, saya sebut tadi ayat berapa? Ayat nombor 213. Okey, sekejap. Saya tunjukkan ayat dia. Minta maaf sekejap sikitkan ayat dia. Sebab tu saya suka buat nota, jimat waktu. Saya papar je ayat tu. Okey, tapi tak apa. Okey, insyaAllah. Okey, sambil minum-minum kopi kan. Okey, kita dengar-dengar. Okey, ayat 213. Okey, ni ayat dia. Ni dalil dia. Okey, tengok ya. Nampak kan? Okey, Allah kata apa? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan.
Dia kata, pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu. Ummatan dekat sini adalah millah, iaitu agama yang satu. Allah bagi tahu bermula daripada Adam. Adam. Bermula daripada Adam. Nampak tak ayat dia ni? Nampak tak ayat dia? Nampak kan ayat dia kan? Nampak, Okey. Ustaz. Okey, nampak ayat dia. Okey, tengok Allah kata, pada mulanya manusia itu umat yang satu. Umat yang satu tu maksudnya mula-mula manusia ni dia mengesahkan Allah. Tuhan tu satu je. Semua mentauhidkan Allah. Bila peristiwa manusia sudah mula menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan. Maksud mudah dia, zaman bila manusia itu mensyirikkan Allah. Awal-awal manusia ni, kita fahamlah manusia awal-awal tentulah Nabi Adam dan zuriat dia, anak-anak dia. Kan? Tapi kesyirikan ini dia sudah berlaku. Maknanya asal-asal tauhidkan Allah semua. Tiba-tiba sampai satu zaman manusia sudah mula nak mensyirikkan Allah. Maka apabila manusia itu dah mula nak mensyirikkan Allah, maka Allah buat apa? Inilah ayat dia. Faba'asallahu nabiyina. Maka Allah pun hantarlah nabi-nabi sebagai apa? Sebagai mubasyirin, sebagai pemberi khabar gembira, wa munzirin. Dan Allah nak juga datang ke Rasul tu pemberi amaran. Apa tugas Rasul? Tanya, apa tugas Rasul? Kita tahu kan tugas Rasul buat apa? Allah tak akan hantar Rasul kalau tak ada tugasan. Jadi Rasul ini dihantar setelah manusia itu sudah mula mensyirikkan Allah. Sebab tu Allah hantar Rasul. Maka apabila Rasul tu datang, dia akan guna dua kaedah. Kaedah pertama, menyampaikan berita gembira kepada orang yang mentauhidkan Allah. Yang kedua, dia akan memberikan ancaman amaran bagi siapa-siapa yang nak mensyirikkan Allah. Dalam masa yang sama, Allah bekalkan pada rasul-rasul itu adalah kitab-kitab. Wa anzala ma'ahumul kitaba. Dan Allah juga menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab. Tetapi dekat Nabi Allah Nuh, Allah tidak sebut apa kitab dia. Tapi kalau kita baca ayat ni, nabi-nabi yang Allah hantar, mereka itu diberikan kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Sama ada Nuh itu dia dapat kitab, tapi Allah tak bagi tahu kepada kita, ataupun memang Nabi Allah Nuh dia tidak menerima mana-mana kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita baca pada ayat ni, seolah-olah setiap Nabi ni dia ada kitab dia. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, jadi kita dah tahu dah. Awal-awal manusia mentauhidkan Allah. Tiba-tiba mensyirikkan Allah, maka Allah hantar Nabi-Nabi. Okey, maka Nabi yang pertama yang Allah hantar, Nabi apa? Jawapannya adalah Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam tu ialah Nabi yang pertama di muka bumi. Tetapi pada zaman Nabi Allah Adam, tidak ada ayat ataupun hadis yang cerita zuriat dia, anak-anak dia, zuriat-zuriat cucu cicit dia itu melakukan kesyirikan. Tidak ada. Tetapi sejarah kesyirikan itu berlaku di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Macam mana kita kata macam tu? Sebab Nabi Allah Nuh adalah Rasul yang pertama Allah hantar. Nak kuatkan maklumat ni, izinkan saya paparkan
pada tuan-tuan nota ini. Okay, cuba tengok nota, tapi nota ni nota lain lah, tapi di maklumat tu kita akan gunakan ni. Nota tajuk ni, tajuk syafaat. Minta maaf saya terpaksa pakai nota yang pernah saya buat. Okay, tajuk ni. Okay, tengok baik-baik hadis ni. Tengok ya. Okay, ini tetap tulis. Dalil dia ingat perbincangan kita Nabi Nuh ni, tolong kalau boleh rujuk hadis syafaat. Rujuk hadis syafaat. Kisah Nabi Allah Nuh ni kita punya hujah dia memang banyak hadis tentang syafaat. Sekejap tuan-puan, boleh tunggu sekejap tak? Saya sekejap Sekejap tuan-puan. Okay. Mohon maaf tuan-puan ya, saya cas saya punya bateri laptop selalu sangat habis. Okey. Okey, boleh saya teruskan tuan-tuan? Boleh ke? Boleh tangkapkan, boleh ikuti ya perbincangan. Okey, tak apa. Sambil-sambil tu minum kopi ke buat minum green tea ke, minum aswam lah paling terbaik sekali kan. Okey kan. Okey. Kisah Nabi Allah Nuh ni kita sangat memerlukan rujukan hadis tentang syafaat. Ini dia panggil syafaat yang terbesar. Syafaat ni hadis dia panggil hadis syafaat. Okey, hadis syafaat ni dia adalah hadis riwayat Bukhari. Nombor hadis dia 3340 dan juga hadis riwayat Muslim 194 nombor hadis dia. Okey, hadis syafaat ni dia memang melibatkan Nabi Nuh. Okey, mudah dia. Kita selalu dengar kan kisah yang apabila di hari akhirat ada manusia dia cari Nabi Allah Adam. Lepas tu Nabi Allah Adam dia tak dapat nak tolong bagi syafaat kan di padang mahsyar. Dia usulkan siapa? Dia usulkan nama Nabi Allah Nuh. Lepas tu Nabi Allah Nuh pun tak dapat nak tolong bagi syafaat, dia usulkan nama Nabi Ibrahim. Tapi kita tak nak bincang tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tapi kita nak bincang tentang dalam hadis syafaat ini memang Nabi Allah Nuh itu ada dikaitkan. Okey, kita ambil. Ni Nabi Allah Nuh. Okey, Nabi Allah Nuh ada cerita dia dalam hadis ni. Okey, ni ringkasan daripada hadis tu. Okey. Jadi kita nak lihat apakah dialog yang berlaku antara manusia yang pergi cari Nabi Allah Nuh di padang mahsyar tu nak minta syafaat. Dialog inilah yang memberikan kita jawapan Nabi Allah Nuh ni dia Nabi yang macam mana. Okay, kita pun buka lah hadis dia. Kita buka hadis dia. Tak apa, nanti saya bagi nota pada hadis ni. Jangan bimbang. Nanti dekat nota tu akan ada. Okey. Kita tengok ketika mereka jumpa Nabi Nuh. Dekat sini. Jumpa tak nama Nuh kan? Nama Nuh. Kat sini. Ni hadis ya. Okey. Ketika mereka jumpa Nabi Allah Nuh, saya bacakan dulu matan hadis tu dalam bahasa Arab dia. Ketika mereka datang jumpa Nuh, mereka mengatakan fayaquluna, mereka tu berkata ramai-ramai kepada Nuh. Dia kata apa? Ya Nuh. Dia kata, dia panggil, wahai Nuh. Dia kata, innaka anta awwalur rusuli ilal ahlil ardi. Di sinilah dalilnya. Dia kata apa? Dia kata, wahai Nuh, innaka, sesungguhnya engkau adalah Rasul yang awal yang Allah hantar ke muka bumi.
Tengok terjemahan hadis dia. Tengok. Kita ambil dekat Nabi Nuh yang tadi kan? Jumpa Nabi Nuh kan? Okey, tengok dekat sini. Mereka pun jumpa Nabi Allah Nuh. Lalu mereka berkata. Mereka kata apa? Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama di atas muka bumi. Nampak tak? Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama di atas muka bumi. Nampak tak dalil dia? Ketika mereka jumpa Nabi Allah Adam, mereka tak cakap macam tu. Tapi ketika Nabi Allah Nuh, mereka cakap macam tu. Berdasarkan hadis ini, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, paling mudah kita namakan hadis ini adalah hadis syafaat. Menunjukkan bahawa Nabi Allah Nuh adalah Nabi yang pertama yang Allah hantar ke muka bumi untuk berdakwah kepada umat manusia. Kenapa Allah hantar Nuh? Kerana sudah berlakunya kesyirikan di muka bumi itu. Sebab tu kalau ikut kajian Syekh Salah, Dr. Salah, dia kata bermula daripada Adam. Sampai sebelum Nuh datang tu, umat manusia ini ummatan wahidah. Mereka umat yang beragamanya satu, mentauhidkan Allah. Tetapi lama berlakulah kesyirikan kepada umat manusia. Okey. Kalau boleh, tolong tuliskan hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat Muslim. Tulis hadis tu riwayat Muslim. Okay, tulis hadis riwayat Muslim, nombor hadis 2865. Nombor hadis 2865. Nanti minggu depan saya akan kongsikan matan hadis tu dengan terjemahan dia. Tulis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim tu, kalau kita baca, kalau kita baca dalam hadis riwayat Muslim tu, Nabi SAW memang sebut yang Allah kata, Allah memang cipta umat manusia ini, mereka ni hunafa. Mereka ni adalah agama yang mentauhidkan Allah. Tetapi kenapa boleh manusia itu mula mensyirikkan Allah? Ianya disebabkan campur tangan iblis, campur tangan syaitan. Maka campur tangan syaitan itulah ia telah berlaku pada kaum Nabi Allah Nuh. Kena faham ya. Nabi Allah Nuh dia datang kemudian. Kaum dia tu wujud dulu. Kaum dia wujud, lepas tu kaum dia itulah yang mensyirikkan Allah, baru Allah hantar Nuh kepada kaum dia. Okey, kena faham Okey. Jadi kita nak kuatkan fakta ini untuk membincangkan sejarah berlakunya kesyirikan ni. Okey, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kejap Saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan nota ini. Sekejap. Nota ni. Nota himpunan surah-surah tentang kisah Nabi Allah Nuh. Okey, tak apa. Nota ni nanti siapa yang ikut mengikuti tadabbur suratul Mu'minun, kita dah kongsikan nota ni. Himpunan surah-surah tentang kisah Nabi Allah Nuh. Kalau boleh saya minta siapa-siapa tolong ambilkan link nota ini, link nota tadabbur surah Al-Mu'minun. Bagikan nota, kongsikan link nota tadabbur suratul Mu'minun, nanti akan ada nota himpunan surah-surah tentang kisah Nabi Allah Nuh. Okey. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan, satu persatu kita belajar, okey? Boleh kan? Tuan-tuan masih boleh tangkap, boleh jelas Okey. Dia kalau kita belajar berdepan, bersemuka lagi seronok.
Kita boleh tulis dekat whiteboard, dekat kertas mahjong, kita boleh guna PowerPoint. Saya memang suka macam tu, menulis tu. Okay, tapi online ni tak apa. Kita gunakan segala ruang yang ada, kita gunakan. Okey. Okey. Asal usul syirikkan untuk Nabi Allah Nuh ni, okey, kita rujuk surah ni. Kita rujuk surah, kejap. Kita rujuk di dalam surah, kejap, saya terlupa dia punya nama surah dia sekejap. Siapa boleh bantu saya ingatkan nombor surah tu? Kejap. Surah, kejap, saya terlupa dia punya nombor ayat dia. Okey, kejap. Dia dekat surah ni. Sekejap tuan-tuan Sekejap ya, bagi saya sikit waktu. Okey. Ada tak? Yang nama 5 patung tu. Ingat tak nama 5 patung tu? Kejap. Ingat tak? Kejap Saya tertinggal makluman ni. Kejap, saya bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey, surah Nuh. Maafkan saya. Okey, tulis maklumat ni. Okey, tengok dalam surah Nuh. Kita rujuk pada ayat kita rujuk pada ayat 22-23. Surah Nuh. Okey, tengok dekat nota ni. Okey, ni Al-Mu'minun, ni Suratul Qamar. Nanti ambil nota ni, himpunan nama-nama, himpunan surah-surah Nabi Nuh ni. Okey, tengok surah Nuh. Okey, jazakillah khairan. Okey, tengok surah Nuh. Kita nak tengok bahawa Allah hantar Nabi Allah Nuh ni setelah berlakunya peristiwa penyembahan patung dan berhala. Kita tengok ayat nombor 22. Okay, tengok dekat sini. Nampak tak ayat 22? Dekat sini. Okey. Ayat bermula ayat nombor 22, 21 pun boleh. Ketika Nuh dia berkata ni, wa makaru makran kubbara, dekat sini. Ayat nombor 23 ni kita akan jumpa ada 5 nama patung-patung berhala. Okey, saya akan buktikan, saya akan kuatkan hujah ni dengan hadis riwayat Bukhari sekejap lagi. Okey. Sebab tak ada nota, tak nampak hadis tu depan mata. Tak apa, nanti saya akan buat nota. Saya nak menyebut kata tuan bahawa kaum manusia pertama buat kesyirikan ni kaum Nabi Allah Nuh. Lepas tu Allah utus Nabi Allah Nuh untuk dakwah pada mereka. Okey. Nama patung-patung tu dekat ayat nombor 23 lah. Mereka mengatakan waqalu lan tadharunna alihatakum. Nampak tak perkataan alihatakum wala tadharunna? Dekat sini ada 5. 1, nama patung berhala itu Wadda. 2, Suwa'a. 3, Yaghutha. 4, Ya'uq. Yang ke-6, Nasra. Yang ke-5, Nasra. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jom kita tengok terjemahan dia. Ayat 23. Okay, kena ikuti baik-baik. Senang nanti untuk kita membincangkan kemuskilan yang kedua ni. Okay. Tengok ayat nombor 23 terjemahan dia. Alright, kita tengok dekat sini. Okay. Tengok dekat sini. Dan ketua-ketua mereka menghasut kaum mereka dengan kata apa? Jangan kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Dekat sini kita dapati bahawasanya kaum Nabi Allah Nuh, mereka sudah mempunyai
Tuhan lain selain Allah. Okey, nampak? Okey, Tuhan lain selain Allah. Okey. Setelah Nabi Allah Nuh memberikan pengajaran kepada mereka, mereka kata apa? Jangan dengar cakap Nuh. Jangan korang semua tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kamu. Maksud dia di sini membuktikan bahawa di zaman Nabi Allah Nuh ni sudah ada kesyirikan. Lepas tu macam mana kita boleh kata syirik itu berlaku awal-awal pertama sekali dekat muka bumi kaum Nabi Allah Nuh? Sebab kita ambil hadis syafaat tadi. Yang hadis syafaat mengatakan Nabi Allah Nuh Rasul yang pertama Allah hantar di muka bumi. Menunjukkan bahawa syirik itu sudah berlaku mula-mula pada zaman Nabi Allah Nuh. Syirik itu berbentuk apa? Penyembahan patung dan berhala. Apa nama patung tu? Ini buktinya. Sebab mereka mengatakan, jangan kamu meninggalkan. Maksudnya, mereka sebelum itu sudah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa nama patung-patung tu? Mereka kata, Wad. Ni jangan tinggalkan. Suwa'. Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Ada 5 patung tu. Okey. Dapatkan dulu maklumat. Jadi sudah terbuktikan bahawa kaum Nabi Allah Nuh ni mereka sudah mensyirikkan Allah dengan menyembah patung dan berhala, yang patung-patung itu dia ada 5. Namanya Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Okey. Pegang dulu maklumat tu. Okey. Kalau nak tahu sejarah lebih lanjut, macam mana asal usul patung tu, kita takkan jumpa dalam mana-mana ayat Quran. Tetapi asal usul patung itu tulis dekat dalam nota tu. Tulis kat mana-mana catatan. Riwayat Al-Bukhari. Tulis. Riwayat Al-Bukhari nombor hadis 4920. 4920 nombor hadis tu. Dalam nota akan datang, saya akan tuliskan terus. Riwayat Bukhari dalam kitab apa, bab apa. Lepas tu kita akan masuk ke nombor hadis. Kenapa kita memerlukan hadis riwayat Bukhari? Kerana dalam hadis riwayat Bukhari ni, Nabi SAW menerangkan kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari ni, ada ulasan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menerangkan Wad tu apa, Suwa' tu apa, Yaghuth tu apa, Ya'uq tu apa, Nasra tu apa, asal usul dia. Macam mana berhala tu boleh muncul. Okey. Dalam riwayat Bukhari nombor hadis 4920 Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya ambil pada makna saja. Okey, kesimpulan dia Ibnu Abbas mengatakan kelima-lima nama tadi ni adalah nama orang-orang salih bagi kaum Nabi Allah Nuh. Maknanya asal usul patung dan berhala itu ialah nama bagi orang-orang salih di zaman kaum Nabi Allah Nuh. Maksud dia, kalau kita baca hadis tu nanti kita akan dapati memang disebutkan syaitan telah menyesatkan mereka. Akhirnya 5 orang salih tu telah dibuatkan patung-patung bagi mereka. 5 nama. Ada orang soleh tu namanya Wad, dibuatkan satu patung macam gambaran
orang soleh yang Wat tadi. Ada orang soleh namanya Suwa'. Dia buatkan satu patung gambaran dia. Ada orang soleh namanya Yaghuth, dia buat. Ada Ya'uq, dia buat. Sampailah 5. Sebab tu kalau ikut ulasan Ibnu Abbas, okey, ini adalah komentar tambahan Ibnu Abbas. Dia mengatakan kesyirikan itu dia berlaku secara bertahap. Maksudnya mula-mula patung tu tak disembah, sekadar kenangan. Kan? Contoh macam ni lah. Orang buat tugu kan? Orang buat tugu negara. Betul tak? Orang buat tugu. Kenapa orang buat tugu? Kan? Gambar orang yang sedang berperang, jatuh, mati, berperang kan? Pegang senapan. Mula-mula dia macam tu lah. Mula-mula buat. Nak mengingati akan kesolehan 5 orang soleh tadi tu. Lama, matilah orang-orang tua tu yang ilham buat patung tadi tu, walaupun tak disembah lagi. Lama muncullah generasi yang mengagung-agungkan kelima-lima patung tu. Akhirnya ia disembah. Allah pun hantar Nabi Allah Nuh dakwah kepada kaum dia. Sebab itulah dalam hadis syafaat kata dia adalah Rasul pertama yang Allah hantar di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk dakwah kaum yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kemusykilan yang kedua. Dapat tak? Boleh faham? Okey. Jelas? Okey. Ada apa-apa komentar? Ada apa-apa maklumat tambahan? Kalau tuan nak kongsi, saya sangat suka kalau tuan-tuan boleh berkongsi dengan saya sama-sama maklumat tentang ini. Okey. Ada apa-apa nak kongsikan tentang kemusykilan yang kedua tadi? Boleh kita terus ke kemusykilan yang ketiga? Pening ke tak pening ni? Kalau pening bagus, dia ada peningkatan. Saya gurau-gurau je malam-malam ni. Okey. Boleh saya teruskan dengan perbincangan kemusykilan yang ketiga? Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh. Terima kasih ya kepada siapa-siapa yang berkongsikan link, yang berkongsikan ayat Quran dan terjemahan dia. Okey. Sekarang kita pergi kepada kemusykilan yang ketiga. Kita nak bincang tentang Nabi Allah Nuh. Dia berdakwah selama hampir 1000 tahun tu. Kan? Ada orang mungkin tak percaya. Ya ke? Dia sampai 1000 tahun. Kan? Okay, kita jawab begini. Okey. Jawapan dia, buka terus surah Al-Ankabut. Okey, surah Al-Ankabut. Okey, kita tengok ayat nombor 14. Okey, terus buka surah Al-Ankabut, kita tengok surah Al-Ankabut. Okey, kita tengok ayat nombor 14. Betul ke dia sampai 900, sampai dekat ribuan tahun dia, 1000 tahun dia hidup bersama kaum dia? Okay, kita tengok dekat sini. Kejap, saya tengok surah Al-Ankabut. Okay, jumpa tak surah Al-Ankabut yang saya paparkan ni, nampak ya? Okay, nampak dekat sini. Okay, ayat ni satu-satunya ayat yang Allah letak dalam surah Al-Ankabut tempoh lamanya Nabi Allah Nuh bersama kaum dia. Okey, tengok Allah kata, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama." Ini jawapan dia. Okey. Allah kata apa? Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh
kepada kaumnya, maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Selepas tu Nabi Allah Nuh dibinasakan. Okey. Agak-agak umur Nabi Allah Nuh ni adakah 950 tahun? Lebih tak 1000 umur Nabi Allah Nuh? Kalau kita baca ayat ni, Allah bagi tahu Nabi Allah Nuh dia duduk dengan kaum dia selama 950 tahun. Kemudian Allah Ta'ala binasakan kaum dia. Jadi agak-agak berapa umur Nabi Allah Nuh alaihi salam? Boleh tak kalau kita kata umurnya 1000 tahun? Boleh tak? Boleh. Okey. Kalau boleh, macam mana justifikasi dia? Macam mana kita nak kata umurnya? Tuhan hanya kata 950 tahun. Mudah je. Saja tuan tak nak jawab kan? Okey, jangan takut. Okey. Begini. Nabi Allah Nuh, dia duduk dengan kaum dia 950 tahun dakwah. Maknanya, agak-agak umur Nabi Allah Nuh ketika Allah Ta'ala hantar dia, umur dia masa tu umurnya berapa? Maksudnya kita jangan cerita ketika dia duduk dengan kaum dia, tapi sebelum Allah Ta'ala hantar tu, umurnya dah berapa? Betul tak? Logik tak? Kan? Maksudnya macam ni. Sebelum Allah Ta'ala utus Nabi Allah Nuh kepada kaumnya, tentulah dia sudah berusia, betul tak? Mungkin 20 tahun ke, mungkin 30 tahun ke, mungkin 40 tahun ke. Sebab umur-umur pada Nabi ni, kita tahu yang masyhur 40 tahun. Okay, contoh. Kalaulah kita ambil, umur Nabi Allah Nuh 40 tahun. Lepas 40 tahun tu, Allah hantarlah dia sebagai Rasul kepada kaumnya, duduk dengan kaum dia 950 tahun. So, dah dekat 1000 ke belum? Okey, dah dekat dah kan? Okey. Lepas tu, umat Nabi Allah Nuh dibinasakan oleh Allah setelah Nabi Allah Nuh bersama dengan mereka 950 tahun. Dan kita tahu, Nabi Allah Nuh, dia masih hidup. Dia masih selamat menaiki bahtera daripada dibinasakan oleh taufan yang besar. Maknanya kaum dia semua mati. Tapi Nabi Allah Nuh dia tak mati. Menunjukkan bahawa selepas 950 tahun itu, Nabi Allah Nuh masih lagi hidup. Maknanya ada lagi tahun-tahun dia. Bolehlah kita katakan, kita pun tak dapat maklumat yang spesifik lah. Berapa umur dia sebenar? Adakah 1000 tepat? 1010 tahun? Wallahu alam. Tapi berdasarkan sebelum dia dihantar kepada kaumnya dan Nabi Allah Nuh masih hidup setelah kaumnya itu dibinasakan, sudah pasti dekat berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, sudah pastilah dekat dengan 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mustahil tak? Ada tak manusia boleh hidup umur dekat 1000 tahun? Jawapannya tak mustahil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quranul Karim. Ini sebenarnya semua orang dah tahu dah. Tapi ada sebenarnya kemusykilan orang bertanya tentang ada ke orang umur sampai 1000 tahun? Itu yang kita cerita tadi tu. Dalam Quran hanya kata 950 tahun. Tapi kita telah mengemukakan sebelum dan selepas dibinasakan. Okey, boleh jadi. Okey, itu yang kedua.
Itu yang ketiga. Kemusykilan ketiga ni mudah je. Okey. Kita pergi kepada kemusykilan yang keempat boleh. Dah 10.27 ni. Tuan-tuan boleh teruskan lagi sikit. Boleh, Ataupun Ustaz. macam mana? Okey. Boleh. Okey. Kita ambil kemusykilan keempat, lepas tu kita tamatkan Okay, sebab waktu kita pun dah lewat malam. Okey. Kemusykilan yang keempat yang kita nak bincangkan di sini adalah apa makna isteri Nabi Allah Nuh ini dia telah khianat. Okey, pertama kita kena cari dulu di mana ayat yang kata isteri Nabi Allah Nuh dia telah khianat. So kita kena cari dulu. Jadi maklumat itu tuan tulis. Dia berada dalam surah Tahrim. Tulis. Surah At-Tahrim. Okay, surah At-Tahrim ayat nombor 10. Okay, jom kita tengok ayat dia saya tunjukkan. Okay. Sebab memang disebut perkataan khianat. Isterinya telah mengkhianati dia. Okay, tengok dulu tentang khianat tu. Ada tak kenyataan yang isteri dia mengkhianati Nabi Allah Nuh ni? Ambil, cari dulu maklumat tu, baru kita bincangkan apa makna khianat. Okay, tengok ayat nombor 10. Okay, nampak tak saya paparkan legacy.quran.com? Nampak kan? Nampak, Ustaz. Okay, di sini kita tengok dekat ayat nombor 10 ni, memang kita jumpa nama isteri Nabi Allah Nuh. Bukan nama dia spesifik, tapi isteri Nabi Nuh. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kita jumpa nama isteri Nabi Allah Nuh di sini. Allah sebut isteri Nabi Nuh kat sini. Imra'ata Nuh. Lepas tu Allah kata, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Di sini perkataan khianat. Di sini. Fakhanatahuma. Fakhana, khianat. Fakhanata. Okey, khianat. Jadi Allah kata dekat sini, perihal isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut lah disebut sekali. Allah kata mereka berdua, iaitu isteri Nuh dan isteri Nabi Lut, berada di bawah jagaan dua hamba yang saleh dari hamba-hamba kami. Dalam pada itu mereka berlaku khianat. Dekat sini perkataan mereka berlaku khianat. Khianat. Fakhanatahuma. Khianat. Jadi kita nak bincangkan apa sebenarnya makna khianat ni? Adakah isteri Nabi Allah Nuh dia telah melakukan hubungan yang tidak baik dengan orang lain? Khianat di situ. Kenapa kita kata macam tu? Sebab ada ayat Quran yang jika tak difahami baik-baik boleh membawa salah tafsir. Okey, saya tunjukkan bukti dia, ayat dia. Okey. Tuan-tuan, saya tunjukkan semula nota himpunan surah kisah Nabi Allah Nuh. Okey. Kita tengok dekat nota ni. Okey, kita tengok surah Hud Tuan tulis surah Hud ayat nombor 46. Tengok surah Hud ayat nombor 46. Surah Hud ayat nombor 46. Okey, saya tunjukkan. Surah Hud ayat nombor 46. Okey, ayat nombor 46. Dekat sini ayat dia. Boleh jadi salah fahaman. Boleh jadi orang akan kata, oh khianat dia tu begini. Tengok di sini. Ayat nombor 46. Okey, nampak kat sini tak? Dekat sini. Allah kata apa? Nampak tak ayat dia? Qala ya Nuh.
innahu laysa min ahlika. Tengok ayat kat sini. Allah Ta'ala tegur Nabi Allah Nuh. Yang Nabi Allah Nuh, dia ajak anak dia naik ke dalam kapal. Tetapi Allah tegur Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh minta pada Allah supaya selamatkanlah anak dia ni. Tapi Allah tegur Nabi Allah Nuh. Allah kata apa? Ya Nuh. Tengok ayat dia. 46 tengok terjemahan dia. 46, tengok terjemahan dia. Bismillah. Sikit lagi. Ya, ayat dia. Allah berfirman. Ayat 46. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah daripada keluargamu. Nampak tak perkataan? Bukanlah daripada keluargamu. Bukanlah daripada keluargamu. So, anak dia tu, anak siapa? Sebab kalau kita baca sekadar terjemahan, ketika Nuh nak panggil anak dia tu naik kapal, Allah Ta'ala kata, Nuh, anak tu, dia bukanlah daripada keluargamu. Sebab tu ada ulasan yang salah mengatakan bahawa isteri Nabi Allah Nuh telah berlaku khianat kepada Nuh dengan dia melahirkan anak yang tidak sah taraf. Sebab tu Tuhan kata, Nuh, anak engkau tu, dia bukan anak engkau, bukan daripada keluarga engkau. Sebab mereka tersalah faham makna khianat dalam surah Tahrim tadi, dan mereka juga tersalah faham ayat 46 pada maksud anak itu bukanlah daripada keluargamu. Jadi khianat tu sebenarnya maknanya apa? Khianat di situ, tuan-tuan dan puan-puan, mudah saja. Okey. Khianat dekat situ dalam surah apa tadi? Dalam surah At-Tahrim, perkataan khianat di sini bermakna khianat dari sudut agama. Khianat dari sudut agama, bukan khianat dari sudut maruah. Bukan khianat membawa maksud isteri dia telah berzina. Bukan. Tetapi khianat kepada agama. Khianat kepada agama tu khianat dari sudut apa? Isteri Nabi Allah Nuh ini, kata Dr. Salah rahimahullah, beliau kekal untuk berada di dalam kekufuran. Dia tidak bersama dengan suaminya. Isteri dia tu, isteri Nabi Nuh, dia bersama dengan ajaran kaum Nabi Allah Nuh. Dia tidak bersama dari sudut keimanan dengan suami dia sendiri, iaitu Nuh alaihi wassalatu wassalam. Itulah yang Al-Quran maksudkan isteri Nabi Allah Nuh telah berlaku khianat kepada Nuh, merujuk kepada khianat dari sudut tidak seiring, tidak mempercayai bahawa Nabi Nuh itu adalah Rasul yang Allah Ta'ala utuskan, dan dia kekal bersama dengan kaum dia. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala tidak selamatkan isteri Nabi Allah Nuh alaihimussalatu wassalam. Ustaz, Ya. Jadi maksudnya dalam surah Hud tadi tu, bila Ustaz cakap anakmu bukanlah daripada keluarga, maksudnya keluarga yang Islam lah ya? Maksudnya anaknya tu bukan pada keluarga dia, daripada segi Islam lah tu, daripada segi apalah ya? Bukan daripada keluargamu tu, maksudnya dari sudut keagamaan, dari sudut keimanan. Bukan dari sudut nasab keturunan. Thank you.
Terima kasih kerana bertanya untuk saya juga menjelaskan. Dekat situ. Sebab kalau kita baca terjemahan, boleh miss interpretation tu. Dia boleh jadi kita tersalah tafsir tu. Kan? Jadi sebab itu kita namakan kuliah kita ni adalah kemusykilan. Dalam masa yang sama kita dapat belajar tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihimussalatu wassalam. Okay. Ada mana-mana persoalan lain? Ada? Okay. Nanti kita akan sambung insya-Allah pada minggu depan. Memang tak sempat untuk yang kemusykilan yang kelima. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung kemusykilan yang kelima. Kita tengok dekat nota kita tadi tu. Okey. Bermakna kita dah selesai ni lah. Alhamdulillah. Apa yang kita sasarkan ini telah ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah bagi rahmat kepada kita. Kita dapat selesaikan perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga dan perkara keempat. Tinggal lagi 4. InsyaAllah kita bincang pada minggu depan. Hari Isnin seperti malam ini. InsyaAllah doakan semoga Allah sentiasa melapangkan dada saya. Allah Ta'ala sentiasa mengampuni dosa saya. Allah Ta'ala sentiasa memberikan saya kekuatan, lapangkan urusan untuk saya dapat menyiapkan nota-nota yang diperlukan. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana sentiasa mengikuti kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Kita bantu sampaikan maklumat ni kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin dalam musim cuti kan banyak perkara yang diuruskan. Jadi kelas tetap kena diteruskan. Kalau siapa-siapa yang terlepas sebelum ini, siri-siri sebelum ini, boleh menonton kembali di dalam FB page Akademi Tadabbur Malaysia. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.